Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Islam untuk tahun 4. Bersama saya Cikgu Abdul Rahman bin Muhammad. Okey, untuk pelajaran kali ini dia adalah pada unit 1 di bidang adab. Okey, tajuk yang akan kita pelajari pada kali ini ialah tutuplah auratmu. Okey. Okey, untuk objektif pengajaran, kita boleh lihat di sini ada terdapat 4 objektif pengajaran, iaitu yang pertama, murid dapat mengetahui pengertian aurat. Apa itu pengertian aurat? Jadi yang kedua, murid dapat mengetahui dalil menutup aurat. Okey, kemudian yang ketiga, murid dapat mengamalkan adab menutup aurat, dan yang keempat, murid dapat mengambil hikmah menutup aurat. Okey, seterusnya, kita boleh perhatikan di dalam gambar yang dipaparkan ni, gambar anak-anak murid sedang memakai pakaian uniform. Di sini kita boleh lihat semuanya berpakaian menutup aurat. Okey, di sini pertanyaannya ialah mengapakah kita perlu menutup aurat? Okey. Okey, yang pertama kita mesti tahu apa dia maksud pengertian aurat. Okey, di sini aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, untuk dalil ni iaitu yang menunjukkan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Daripada surah An-Nur, iaitu surah yang ke-24 ayat ke-31. Okey, untuk hukum menutup aurat ni, hukumnya ialah wajib. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk sentiasa menjaga aurat. Kalau dah namanya wajib, jadi kalau kita melanggar perintah Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah, kalau kita langgar, maka hukumnya menjadi berdosa. Okey, di sini gambar ni kita boleh lihat batasan aurat. Okey, batasan aurat. Okey, untuk lelaki, pastikan aurat ni adalah daripada pusat hingga lutut. Okey, itu untuk orang lelaki. Kemudian untuk yang perempuan, seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Yang perempuan semua anggota badannya perlu ditutup. Yang boleh nampakkan hanyalah muka dan tapak tangan saja. Okey, di sini kita akan mempelajari adab-adab berpakaian. Okey, adab-adab berpakaian. Di sini ada 4 adab berpakaian. Yang pertama iaitu waktu kita sebelum berpakaian, pastikan kita membaca doa. Okey, doanya kita boleh lihat ada di sini di bawah ni, iaitu doanya Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Okey, itu ada doa untuk berpakaian. Sebelum kita memakai pakaian, bacalah doa. Okey, kemudian yang kedua, pastikan kalau nak memakai pakaian, kita mesti memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. Setiap kali nak mula pakai pakaian, sebelah kanan, anggota sebelah kanan. Okey, kemudian untuk ketiga, ini memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Ini kalau nak lepaskan pakaian, kita mulakan sebelah kiri. Tadi kalau nak memakai pakaian, kita mulakan dari sebelah kanan. Okey, yang terakhir, kita pastikan pakaian yang kita hendak pakai kita mestilah memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak.
Menepati syarak maksudnya dalam Islam telah ditetapkan batas aurat tadi, pakaian tu mestilah yang seperti yang telah ditetapkan dalam Islam. Okey. Kemudian kita tengok apa dia ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Seperti tadi kan. Okey, yang pertama pakaian yang menepati syarak tu, pastikan pakaian tu mestilah yang pertama dia menutup aurat. Pastikan pakaian tu ialah dia menutup aurat. Kemudian pakaian yang kita nak pakai tu pastikan dia tidak ketat. Pakaian tu tidak ketat. Okey. Dan yang ketiga, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Okey. Pastikan pakaian yang dipakai tu punya tadi jangan terlalu ketat. Okey. Kalau ketat biasa dia akan menampakkan bentuk tubuh badan. Okey, kalau yang ketiga ni pula dia tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Pastikan pakaian yang kita pakai itu tidaklah nipis, maksudnya kainnya nipis sampai warna kulit yang sepatutnya kita tutup tu orang pun boleh tahu warna kulit yang kita tutup disebabkan terlalu nipis pakaian yang kita pilih. Okey, yang keempat, pakaian tu pastikan tidak menonjol dan menarik perhatian. Okey, pakaian tu maksudnya tidak menonjol dan menarik perhatian, iaitu pakai pakaian tu jangan sampai orang kalau tengok kita tu dia jadi rasa pelik kan. Dia akan tengok kita disebabkan pakaian kita tu dan pada akhirnya disebabkan pakaian kita ni terlalu menonjol, orang asyik tengok je, jadi itu yang akan boleh menimbulkan fitnah. Okey. Okey, seterusnya kita boleh lihat ini adalah contoh bagaimana Rasulullah memakai pakaian, adab Rasulullah ketika memakai pakaian. Okey, mari contohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju, dia memakai pakaian atau memakai baju yang berlengan panjang hingga ke pergelangan tangan. Okey, Rasulullah suka pakai baju tu, baju yang sampai ke pergelangan tangan. Okey, kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika memakai pakaian seperti serban. Okey, Rasulullah dia kalau nak pakai serban, contoh tadi pakai serban, dia akan berdoa. Seperti doa yang saya sebutkan tadi, sebelum tadi ada doa dia kan. Okey, kemudian baju yang sempurna. Rasulullah dia nak pakai pakaian tadi dia berdoa, kemudian dia akan memakai baju yang sempurna. Maksudnya pakaian yang lengkap. Lengkap yang menutup aurat. Walaupun katanya lelaki ni auratnya hanyalah daripada pusat hingga lutut, tapi kalau berpakaian tu kalau boleh pakaiannya mestilah yang sempurna. Okey. Yang terakhir iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakai pakaian putih. Rasulullah suka pakai pakaian yang warna putih. Kerana putih itu katanya bersih. Putih itu bersih. Kemudian memakai wangi-wangian. Dan Rasulullah suka kalau pakai pakaian tu semuanya pakaian yang sederhana. Maksudnya dia tidak pakai pakaian yang berlebih-lebihan. Jadi ini adalah contoh. Kalau kita ikuti contoh ni, ini adalah sunnah. Jadi sunnah kalau kita amalkan, insya-Allah kita akan dapat pahala. Ikut contoh seperti bagaimana Rasulullah memakai pakaian. Terakhir sekali ialah cara hikmah. Hikmah berpakaian menutup aurat. Apa itu hikmah? Hikmah ni ialah kelebihan yang kita boleh ambil daripada berpakaian dengan pakaian yang boleh menutup aurat. Pengajaran yang kita boleh ambil iaitu kelebihan yang kita akan dapat, iaitu di sini ada dua. Yang pertama, kita dapat membuktikan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berpakaian pakaian yang menutup aurat, jadi kita secara tidak langsung menampakkan bahawa kita ni adalah umat Islam yang taat kepada perintah Allah.
kita tahu itu adalah perintah daripada Allah SWT. Oleh itu kita perlu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Okay, kemudian yang kedua iaitu menjaga maruah dan kehormatan diri. Okay, dengan berpakaian yang menutup aurat ni, kita akan dapat menjaga maruah, iaitu harga diri kita. Okay, jaga harga diri kita dan kehormatan diri. Jadi untuk dari segi aurat ni, pakaian kita yang menutup aurat tu disuruh jaga sebab nak elakkan daripada berlaku perkara yang tidak diingini kalau kita tidak menutup aurat dengan betul. Okey, ingat yang tadi hikmah dia, yang pertama dapat membuktikan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Okey, dan kedua menjaga maruah serta kehormatan diri. Diharapkan semoga dengan pelajaran yang telah kita pelajari pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita untuk kita menjadikan diri lebih baik untuk masa akan datang, dan kita dapat menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Okey. Jadi sekian saja pelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.